Pagi ini saya dihadapkan ke mahkamah untuk menghadapi 6 pertuduhan. Dan pada hari Isnin akan datang ini, saya akan dihadapkan ke Mahkamah Shah Alam untuk satu lagi pertuduhan. Pertuduhan kata saya dibuat di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu berkenaan tohmahan salah guna kuasa. Saya tidak didakwa di atas kesalahan menerima rasuah bagi diri saya. Ini kerana setelah siasatan dibuat, didapati tidak ada satu sen pun wang rakyat masuk ke poket saya sendiri sepanjang saya menjadi Perdana Menteri. Ini tentunya berbeza sekali dengan fitnah yang dilemparkan ke atas saya. Kononnya saya menyelewengkan 600 bilion wang pakej rangsangan ekonomi semasa pandemik COVID-19. Dan kini terbukti tuduhan itu adalah satu fitnah jahat yang direka semata-mata untuk mencemarkan imej saya, keluarga saya dan hati saya. Oleh kerana saya tidak menerima rasuah, maka mereka mencipta kesalahan lain untuk mengesahkan dakwaan Presiden UMNO bahawa akan wujud kluster mahkamah baru dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional. Dia ingin menyamakan saya dengan dirinya. Tentu sekali berbeza. Dia dituduh menggunakan wang yayasan untuk kegunaan diri sendiri. Sedangkan saya tidak ada satu sen pun wang yang masuk ke poket saya sendiri. Saya juga dituduh menyalahgunakan kuasa Perdana Menteri untuk melantik kontraktor Bukit Putra bagi projek Jana Wibawa. Saya nafikan tuduhan itu. Saya tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan projek-projek ini. Kesemua projek ini telah diluluskan oleh Kementerian Keuangan mengikut peraturan dan tata cara perolehan yang sah. Saya juga dituduh menyalahgunakan kuasa untuk meluluskan rayuan pembatalan pengecualian cukai oleh Yayasan Al-Bukhari yang dinaungi oleh Yang Bahagia Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Saya nafikan dakwaan ini. Kelulusan rayuan pengecualian cukai ini dibuat oleh Kementerian Keuangan dan saya tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskannya. Inilah dua pendakwaan mengakibatkan 7 pertuduhan yang dibuat ke atas saya. Malam sebelum keterangan saya diambil, berhubung dakwaan saya menyalahgunakan kuasa meluluskan rayuan pengecualian cukai oleh Yayasan Al-Bukhari, saya diberitahu oleh Jabatan Peguam Negara telah membuat keputusan untuk mendakwa saya. Bagaimana keputusan untuk mendakwa telah dibuat sedangkan keterangan saya mengenai belum lagi diambil. Saya dapati keputusan untuk mendakwa saya sebenarnya telah dibuat lebih awal oleh pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara sebelum siasatan dilengkapkan. Mereka hanya menggunakan agensi penguatkuasa sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka. Jelas, pendakwaan ke atas saya adalah satu bentuk pemangsaan politik yang terancam. It is an organized political persecution. Saya telah berkecimpung dalam politik selama 50 tahun. Panjang tempoh itu tidak ada apa-apa kesalahan yang saya lakukan. Malah saya sentiasa akur pada peraturan dan undang-undang. Saya tidak melanggar peraturan dan undang-undang dengan sewenang-wenangnya. Pegawai kerajaan yang pernah berkhidmat dengan saya pasti tahu sikap dan juga pendirian saya mengenai pematuhan pada peraturan dan undang-undang. Saya terima pertuduhan kata saya ini dengan sabar. Saya tahu dalam dunia politik ini ramai musuh yang ingin menghancurkan saya, menghancurkan keluarga saya dan juga parti saya. Lebih lagi apabila saya berhadapan dengan musuh politik yang amat rakus. Bagi saya tidak mengapa, ini adalah perjuangan yang saya pilih. Saya tidak memilih untuk bersekongkol ataupun duduk dengan desakan mereka yang batil. Saya pilih untuk tegak berdiri
di atas prinsip yang saya pegang. And this is the price that I have to pay. Saya yakin dengan kuasa Allah dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmah dan inayahnya ke atas saya dan juga melindungi saya, keluarga saya dan sahabat-sahabat seperjuangan saya daripada fitnah jahat dan musibah buruk. Saya dan pasukan peguam saya akan berusaha dan juga berikhtiar untuk mendapatkan keadilan di mahkamah. Nasib saya akan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hakim yang adil. Pada ahli-ahli bersatu, penyokong Perikatan Nasional dan rakyat seluruhnya, saya amat menghargai sokongan anda semua. Bertenanglah dan berilah peluang pada saya untuk membela diri melalui proses undang-undang. Saya tidak akan mengajak saudara-saudari turun ke jalanan untuk mempertahankan diri saya. Ini adalah zaman kegawatan ekonomi akibat COVID-19. Rakyat sedang mengalami kesusahan hidup dan saya tidak mahu membebankan rakyat untuk membela diri saya. Kita semua mesti patuh kepada undang-undang dan pelihara keamanan negara. Apa yang saya harapkan hanyalah titipan doa daripada saudara dan saudari sekalian supaya saya diberikan keadilan dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenyataan saya. Jadi saya harap semua dapat memahami apakah yang saya hadapi pada hari dan saya akan terus bersabar Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenyataan saya. Jadi saya harap semua dapat memahami apakah yang saya hadapi pada hari dan saya akan terus bersabar dan terus berdoa, solat hajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus melindungi saya dan kita semua dan negara kita akan kekal aman melalui sistem demokrasi yang adil dan saksama. Terima kasih. Tan Sri, bagaimana jawatan Tan Sri dekat bersatu dengan ya, saya akan bawa kedudukan saya kepada Majlis Tertinggi Parti untuk mereka memutuskan. Kerana saya berbeza dengan Wan Saiful Wan Jan, saya adalah presiden yang dipilih oleh parti. Saya akan serah pada Majlis Tertinggi dalam tempoh yang paling dekat dan apa saja keputusan yang mereka buat saya akan atur. So you have always spoke out against corruption and also keep distance from corruption by yourself. What? I mean that you have always spoke out. You are against corruption. Against Corruption. And also keep distance from corruption. Yes. But now it seems you are charged by the same prison. So what do you feel? Could you share your Yeah, well, I feeling? have explained whether you understand or not. Yeah, that I have always been fighting against corruption, abuse of power, and that has been the principle that I stood for from the very beginning, and that is what my party stands for all the time. So what has been happening now, as I mentioned, this is part of political and selective execution. Yeah, it's not that it is corruption, because you have to go to court and let the court decide what's the real situation. And I am innocent until proven guilty by the court. And the Prime Minister Anwar has already said that it has no influence on the related to Jana Wibawa? Yes. They are contractors. Are they contractors for Jana Wibawa? Well, it is what about me. It's not about the contractor, okay? But Jana Wibawa, as you know, adalah satu projek yang telah pun diluluskan oleh Kabinet untuk membantu syarikat-syarikat kontraktor putra yang memang terkesan teruk waktu zaman COVID. Dah dilulus oleh Kabinet, makin ini nak dilaksanakan. Jadi pertuduhan pada saya yang saya kata saya tidak bersetuju dan itulah keadaan sebenar. Okey, thank you.